Jika gagal mempelajari bahasa Melayu, maka kamu tidak mempunyai pengalaman ataupun pengetahuan tentang orang Timur. Untuk mengetahui tentang orang Timur, bahasanya adalah bahasa Melayu. Jika kamu mempunyai ilmu bahasa Melayu, kamu tidak akan hilang jejak dalam merentas samudera untuk ke Parsi. Orang berbahasa Melayu di Parsi. Malah pada ketika tahun 14 something telah ada kamus menterjemah bahasa Melayu dengan bahasa Latin. Untuk apa orang terjemah bahasa Melayu kepada bahasa Latin jika tidak ada nilai bahasa Melayu? Bahasa Melayu diterjemah kepada bahasa Inggeris, bahasa Melayu diterjemah kepada bahasa Latin, dan menjadi rujukan bahasa Melayu. Kerana apa? Ia menjadi bahasa perdagangan, menjadi bahasa ilmu, menjadi bahasa perhubungan. Ini satu benda yang hebat kan? Jadi bahasa Melayu yang menjadi tonggak kepada umat Melayu pada ketika menggambarkan hebatnya umat Melayu pada ketika itu, menjadi sebahagian daripada kuasa besar dunia. Cuba kita gambarkan umat Melayu menjadi sebahagian daripada kuasa besar dunia yang mentakluk 2/3 dunia, sebahagian daripada kuasa Islam yang merentangi daripada Eropah di Cordoba sana, merentasi sehinggalah kepada tanah Melayu dan juga di sebahagian daripada selatan China. Kita sebahagian daripada kuasa besar itu. Oleh kerana atas dasar kekuatan yang ada kepada umat Melayu dan geographical factor yang ada, kerana ianya jauh daripada pusat pentadbiran, yakni di Turki, kan, kita lihat bagaimana hubungan yang sangat intim di kalangan bahasa di antara umat Melayu dan juga kerajaan Islam, di mana umat Melayu pada ketika itu bernaung dan menjadi jati diri Muslim yang strong, kuat jati diri dia, menjadi bangsa yang hebat. Kemudian datang beberapa serangan, datang daripada Portugis datang, Alfonso de Albuquerque kan kita panggil dia, datang dengan berapa ribu orang. Daripada pembacaan saya, dia datang dengan 14 kapal dan 1,200 orang je. Imagine, datang 14 kapal, 1,200 orang. Tentera Melaka pada ketika itu 20 ke 30 ribu orang. 20 ke 30 ribu orang. Tapi oleh kerana keadaan politikal yang telah diserapi dengan beberapa masalah kan, dan juga suasana pada ketika itu, ditakdirkan oleh Allah, Melaka jatuh. Jadi kerajaan Islam, kerajaan Sultan Muzaffar Shah Sultan Mahmud pada ketika itu melarikan diri ke Johor. Dan bukannya melarikan diri ke Johor, yang seperti mana kita semua sedia maklum bahawa pelarian diri itu sekadar untuk rescue dia je, kesultanan dia, tau. Umat pada ketika itu, kita lihat masyarakat kita telah disogokkan, pada pandangan saya disogokkan dengan bahawa Sultan-Sultan Melayu ni sibuk dengan dayang-dayang semata-mata, sibuk dengan puteri Gunung Ledang kan. Cuba kita teringat Sultan-Sultan, kita gambarkan dengan gundik-gundik dirajanya, puteri Gunung Ledangnya. Walhal kalau kita baca dengan detail, mana mungkin kerajaan Islam Melaka mempunyai sultan sebegitu rupa. Tidak mungkin kerajaan Islam yang bernaung, bermartabat, yang kita kata berpaksikan Islam mempunyai pemerintah sedemikian rupa. Kerajaan Islam Turki menghantar pendakwah-pendakwah yang kita panggil wali songo tu kan, datang daripada mereka untuk hantar mendidik masyarakat. Zaman dihantar pendakwah sehingga masyarakat Islam strong, kepribadian Islam. Jadi Sultan pada ketika itu, Sultan Mahmud ke Johor, establish negara, dan 6 kali menyerang untuk mendapatkan balik Melaka. 6 kali cuba. Kerana apa? Tanah umat Islam pada ketika itu telah diambil oleh penjajah. Sultan Mahmud cuba untuk membebaskannya dia. Jadi Sultan Melayu bukan Sultan yang mana kita gambarkan. Ada identiti yang kuat, yang dinaungi dan didokong oleh golongan Melayu yang mempunyai kepribadian Islam yang tinggi. Kemudian kita semua sedia maklum bagaimana kerajaan Islam pada ketika itu berpindah ke Aceh. Zaman di mana kerajaan Turki menghantar delegasi ke Aceh, mempertahankan Aceh. Setelah Melaka jatuh, belajar daripada first lesson, Aceh di-establish. Kalau kita tengok dalam banyak gambar, ada meriam-meriam daripada Istanbul, daripada Turki, banyak
Aceh kuat. Sampai situ Aceh sampai sekarang kita mempunyai bangsa yang kuat kan. Jadi Aceh mengambil tempat Melaka pada ketika itu. Bagaimana keadaan Melaka setelah kemudian Belanda datang, kemudian Inggris datang. Jadi kita telah dijajah. Kalau ikut sejarahnya, umat Melayu jatuh setelah menjadi satu bangsa yang hebat, jatuh pada baru beberapa hari yang lepas kita menyambut 24 Ogos 1511 tahun 400. Kita telah dijajah 469 tahun. Tahun depan 500 tahun. Kita menyambut ataupun kita mengingati tarikh penting di mana 24 Ogos Alfonso di Albuquerque berjaya menawan kota Melaka. Sampai hari ini kota Formosa berada di situ menggambarkan betapa datangnya mereka dengan hasrat untuk meroboh satu kerajaan yang mempunyai jati diri Islam yang kuat. Jadi masa sekian, umat berjalan, kerajaan bertukar daripada kerajaan Islam yang mempunyai jati diri yang kuat, kemudian masuk Portugis, kemudian masuk Belanda, kemudian masuk Inggris. Berlaku proses mendefinisikan kembali umat ini, melahirkan umat yang baru. Proses melahirkan umat yang baru. Daripada umat yang punya jati diri Islam yang kuat pada zaman Melaka menjadi paksi kepada Nusantara, akhirnya mereka telah dineutralkan, dilunturkan kekuatan mereka, dihakis kefahaman Islam, dikeluarkan jati diri Islam itu dan dimasukkan elemen-elemen yang disebut oleh Puan Nik Sharina tadi, mana masyarakat mula rosak. Cuba gambarkan 500 tahun yang lalu kita bangsa yang hebat, sebahagian daripada kuasa besar dunia, tapi hari ini apabila datang Belanda, datang Portugis, datang Belanda, datang Inggris, neutralkan mereka ni supaya mereka kekal menjadi rendah. Mereka sibuk menjadi golongan hamba. Mereka menjadi merayakan perkara-perkara yang rendah. Mereka tak lagi mengimpikan menjadi bangsa yang hebat, tapi mereka berseronok merayakan kemerdekaan yang nilainya sangat rendah. Mana mungkin merdeka hanya sekadar merayakan dengan laungan, tetapi jiwa tak merdeka. Kalaulah kita betul-betul merdeka, kembalikan the reason why we are dijajah to start with. Yang kita punya jati diri, kita back to kita punya kekuatan tu balik. Kita dijajah dan kemudian kita dilunturkan. Sekarang kita bebas, tanah air, tapi hati kita masih lagi dijajah. Pemikiran kita masih lagi dijajah. Bebaskan pemikiran, bebaskan hati. Kita mempunyai matlamat yang jelas, menjadi kita bangsa yang tonggak kembali, umat yang tonggak kembali dengan Islam. Maka kita menaikkan kembali imej umat di tanah Nusantara, kita menjadi bangsa yang hebat. British bawa masuk China, bawa masuk India ke tanah Melayu. Oleh kerana datangnya saudara-saudara daripada China, daripada India, daripada China, kita luntur. Kita meraihkan mereka. Kita ibarat tuan tanah yang terpaksa kompromis sehingga kita tidak ada nilai lagi. Sepatutnya kita, this is our land, this is kita. Tanah Melayu mempunyai agenda. Agenda tanah Melayu adalah agenda Islam, menjadikan ini tempat di mana Islam berkembang, menjadi tempat di mana menjadi paksi kepada Islam di Nusantara ini. Sekadar ini dahulu untuk pusingan ini. Ini masih lama. Maaf, ucapkan kita sambung. Terima kasih kepada Dr. Zaki. So kalau kita tengok umat Islam terdahulu, hebatlah, hebatnya umat Islam terdahulu sampai. Tapi kalau kita tengok apa yang terjadi pada zaman sekarang, apa yang terjadi pada diri kita, pada umat kita pada masa ini kan. Sangat sedih lah bila kita fikirkan benda itu. So para hadirin yang setia mendengar kan, sambil-sambil makan kuih, tapi dah ambil lah kan, kuih lah kan. Kuih VIP tapi tak apa. Saya ingin bertanya lah kan, saya ingin bertanya kepada Imam Muda lah. Cara-cara Imam Muda. Imam Muda kita, Imam Muda Fizuddin. Okay. Apakah tadi kan Dr. Zaki dah sebut macam kembalikan balik agenda kita kan. So saya nak tanya, apa sebenarnya agenda yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sebagai umat Islam, sebagai umat Melayu yang merdeka ni, untuk menjadi umat yang hebat? Silakan. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih kepada tuan moderator di atas soalan yang dilontarkan tadi ya. Jadi saya orang paling muda di sini ya, rata-ratanya masih muda lagi, dan saya jadi
diminta untuk menjadi independen malam ni. Jadi